Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang menarik dalam berita hari ini? Jom kita lihat sama-sama. Anwar meminta Goldman untuk membayar penyelesaian 1MDB. YTL Power bekerjasama dengan TNB untuk membekalkan 100 megawatt elektrik ke Singapura. Serba Dinamik memohon penangguhan petisyen penggulungan syarikat. Anwar meminta Goldman Sachs untuk membayar penyelesaian 1MDB. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta Goldman Sachs Group Incorporated memenuhi perjanjian mereka dengan kerajaan atas peranannya dalam skandal 1MDB. Beliau mengatakan bahawa Wall Street tidak seharusnya menggunakan kekuatan kewangan mereka untuk mengubah terma perjanjian. Penyalahgunaan dana negara berkemungkinan berlaku kerana kebijaksanaan dari institusi seperti Goldman Sachs, kata Anwar kepada Bloomberg Television dalam wawancara pertamanya dengan media antarabangsa sejak menjadi Perdana Menteri. Tujuan saya adalah agar mereka menyelesaikan kesepakatan ini dengan Malaysia kerana kes 1MDB dah diketahui di seluruh dunia, kata Anwar pada hari Isnin di Singapura. Dana pembangunan negara 1MDB menjadi tumpuan skandal jutaan dolar yang melangkaui ke Asia, Amerika Syarikat dan Eropah. Pada tahun 2020, Goldman Sachs telah mengakui peranannya dalam kes rasuah asing terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat. Kerajaan Malaysia pada tahun 2018 telah menumpukan perhatian kepada usaha Goldman Sachs dalam mengumpulkan $6.5 bilion pada 2012 dan 2013 untuk 1MDB. Bond tersebut bertujuan untuk pembangunan semula, namun $2 bilion telah diselewengkan untuk memberi suapan kepada pegawai kerajaan, kata pendakwa raya Persekutuan Amerika Syarikat. Pihak berkuasa menghabiskan bertahun-tahun untuk menjejaki dana yang dipercayai mengalir dari 1MDB ke karya seni mewah dan hartanah kapal layar serta filem Hollywood yang mendapat sambutan ramai, The Wolf of Wall Street. Perjanjian yang diumumkan pada bulan Julai 2020 meminta Goldman Sachs untuk membayar $2.5 bilion selain menjamin pengembalian $1.4 bilion aset 1MDB yang diambil oleh badan penguasa di seluruh dunia. Sebagai gantinya, Malaysia menghentikan tuduhan terhadap bank tersebut. Goldman juga perlu membuat pembayaran interim berjumlah $250 juta jika Malaysia belum menerima sekurang-kurangnya $500 juta dalam bentuk aset dan akan dibayar pada Ogos 2022 menurut bank tersebut. Namun, kedua belah pihak tidak sepakat sama ada kerajaan telah menerima $500 juta pada Ogos. Bank tersebut dalam pemfailan kes menuduh Malaysia mengurangkan nilai aset sebanyak $80 juta secara sebelah pihak. Dalam masa yang sama menolak untuk memasukkan aset tambahan dalam pengiraan aset dan hasil yang dikembalikan. Dengan perjanjian yang adil, kami seharusnya dibayar jauh lebih banyak dari itu dan saya bercadang untuk berbincang sekiranya hal-hal ini tidak dapat diselesaikan secara damai, kata Anwar. Pada saat pemfailan, Goldman Sachs mengatakan pihak-pihak yang terlibat memiliki ruang 3 bulan untuk mencuba menyelesaikan perkara tersebut. Masalah akan diselesaikan melalui proses timbang tara jika tidak ada kata sepakat yang dicapai. Anwar mengatakan sekiranya tekanan diberikan, beliau tidak mempunyai pilihan lain kerana beliau telah diberikan mandat oleh rakyat, selain menegaskan bahawa pihak Goldman Sachs perlu bertanggungjawab terhadap apa yang telah berlaku. Beralih ke berita seterusnya. YTL Power bekerjasama dengan TNB untuk membekalkan 100 megawatt elektrik ke Singapura. Anak syarikat penuh milik YTL Power International Berhad di Singapura sedang bekerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad TNB untuk membekalkan 100 megawatt elektrik dari Malaysia ke Singapura melalui interconnector yang baru dinaik taraf. YTL Power berkata, YTL Power Seraya Private Limited telah dianugerahkan lesen pengimport elektrik untuk Malaysia bagi tempoh pengujian selama 2 tahun oleh Energy Market Authority of Singapore EMA selepas proses Request for Proposal pada Oktober 2021. Kumpulan itu berkata dalam satu kenyataan pada 30 Januari bahawa YTL Power Seraya akan membeli elektrik dari TNB Pasir Gudang Energy Sdn Bhd iaitu syarikat Special Vehicle milik penuh TNB Power Generation Sdn Bhd, TNB Genco. YTL Power berkata
Kedua-dua pihak iaitu YTL Power Seraya dan TNB Genco akan bekerja rapat dengan EMA dan Suruhanjaya Tenaga Malaysia untuk menyempurnakan semua keperluan teknikal dan peraturan di bawah rangka kerja pengimport elektrik. YTL Power berkata perjanjian itu menyaksikan buat pertama kali elektrik dari Malaysia dibekalkan ke Singapura secara komersial mengikut panduan Suruhanjaya Tenaga bagi penjualan elektrik antarabangsa CBES Guide. Ia berkata CBES Guide yang dikeluarkan pada Disember 2020 dan dikemaskinikan pada Oktober 2021, ia dibangunkan untuk memudahkan penjualan elektrik antarabangsa antara Malaysia dan negara tetangga. CEO YTL Power Seraya, John Ng, berkata syarikat itu berbangga dapat bekerjasama dengan TNB untuk membantu mempelbagaikan sumber tenaga Singapura dan meningkatkan keselamatan tenaga negara itu. Managing Director TNB Genco, Datuk Nur Azman Mufti juga berkata kerjasama ini adalah langkah positif untuk memperkukuhkan bekalan tenaga antarabangsa menuju realisasi grid kuasa ASEAN secara bersepadu. Saham YTL Power ditutup tanpa perubahan pada harga 73 sen dengan nilai syarikat RM5.96 bilion pada 30 Januari. TNB pula turun 4 sen ke RM9.51 dengan nilai syarikat sebanyak RM54.71 bilion Malaysia. Tahu tak? Anda boleh jadi sebahagian daripada pemilik kepada syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia tau. Kita sebagai orang awam boleh berjual beli saham mengikut modal yang kita ada. Anda boleh melabur dengan nilai RM100, RM500, RM1,000, RM10,000 mengikut kemampuan anda lah. Tapi yang paling penting sekali adalah gunakanlah wang lebihan yang ada. Jangan pula anda pergi meminjam untuk buat modal pelaburan. Perkara ini yang saya selalu tekankan kepada klien saya. Tapi sebelum nak berjual beli saham, anda perlu mempunyai akaun CDS dahulu. Nak buka akaun CDS dengan saya sebagai reminder anda, layari accountcds.com. Selepas dah daftar, jangan lupa masuk dalam grup support klien dan join live saya setiap petang semasa market open. Live ini special untuk klien. Kita akan tengok market dan saham-saham yang berpotensi pada hari tersebut. Okey, kita pergi kepada berita seterusnya. Serba Dinamik memohon penangguhan petisyen penggulungan syarikat. Serba Dinamik Holdings Berhad telah memfailkan permohonan untuk menangguhkan petisyen penggulungan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi pada 10 Januari sementara menunggu rayuan mereka ke Mahkamah Rayuan. Permohonan yang sama difailkan oleh anak syarikat Serba Dinamik Sdn Bhd, Serba Dinamik International Limited dan Serba Dinamik Group Berhad. Pengurusan permohonan kes telah berlangsung pada 30 Januari di hadapan penolong pendaftar Mahkamah Tinggi Nur Aizatul Alia Nur Azam dan Eliana Razali. Sesi pendengaran penangguhan permohonan telah ditetapkan pada 3 Februari. Dalam afidavit yang difailkan untuk penangguhan, Serba Dinamik dan anak syarikat mengatakan bahawa perintah penggulungan harus ditangguhkan sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan dan rayuan terhadap permohonan mereka untuk menangguhkan sesi pendengaran penggulungan. Mereka berkata jika permohonan menangguhkan petisyen penggulungan tidak diberikan, 4 syarikat akan mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan dengan kontrak mereka dibatalkan semasa penggulungan. Rayuan pemohon akan menjadi sia-sia kerana tiada lagi perniagaan dalam permohonan tersebut menurut afidavit yang dibacakan. Pada 10 Januari, Hakim Abdul Murad Abdul Aziz membenarkan permohonan oleh 6 institusi kewangan dan beberapa penjamin Serba Dinamik untuk menutup 4 syarikat tersebut. Permohonan oleh Standard Chartered Sa'adik Berhad, HSBC Amanah Malaysia Berhad, M-Bank Islamic Berhad, MIDF Amanah Investment Bank Berhad, United Overseas Bank Malaysia Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad dibuat kerana Serba Dinamik gagal membayar pinjaman sebanyak 1.7 bilion ringgit Malaysia daripada jumlah hutang sebanyak 5 bilion ringgit Malaysia. Masalah Serba Dinamik bermula pada Mei 2021 setelah auditor mereka pada masa itu, KPMG, mendedahkan masalah yang melibatkan transaksi dan penerimaan sebanyak 3.5 bilion ringgit Malaysia. 2 bulan kemudian, kumpulan itu melantik Ernst & Young Consulting Sdn Bhd (EY) sebagai pemeriksa bebas. Bursa Malaysia kemudian menangguhkan perdagangan saham Serba Dinamik pada 22 Oktober 2021. Pada November 2021, Serba Dinamik terlepas bayaran kupon sebanyak 300 juta US dollar dalam sukuk dan dalam bulan yang sama mereka telah memfailkan tuntutan terhadap EY untuk menghalang pendedahan fact finding update.
Pada bulan Disember 2021, beberapa eksekutif senior Serba Dinamik dituduh di Mahkamah Seksyen kerana menghantar penyataan palsu ke bursa. Pada 13 April tahun lepas, 4 eksekutif senior tersebut dikenakan kompaun sebanyak RM3 juta Malaysia setiap orang. Saham Serba Dinamik ditangguhkan dagangan pada 23 Disember tahun lepas berikutan kegagalan syarikat itu untuk menyerahkan laporan tahunan 2022. Serba Dinamik Holdings, firma perkhidmatan tenaga antarabangsa yang menyediakan penyelesaian kejuruteraan kepada industri penjanaan tenaga serta minyak dan gas ini, pernah muncul sebagai syarikat yang tersenarai dalam Best 200 Under a Billion Forbes Asia pada 2018. Senarai itu mengetengahkan 200 syarikat awam terkemuka di rantau Asia Pasifik yang mencatatkan perolehan tahunan antara 5 juta US dollar dan 1 bilion US dollar dengan pendapatan bersih positif dan diniagakan secara awam publik bagi sekurang-kurangnya 1 tahun. Namun begitu, ianya sudah menjadi satu sejarah. Kita sangkakan hujan sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda pada hari ini. Sebelum saya terlupa, Bursa Malaysia akan tutup pada 1 Februari iaitu hari Rabu bersempena dengan Hari Wilayah Persekutuan sebelum dagangan disambung semula pada hari Khamis. Pada hari Isnin pula, 6 Februari 2023, bursa sekali lagi akan ditutup untuk dagangan bersempena dengan Hari Taipusam yang jatuh pada Ahad dan cuti tersebut diganti pada hari Isnin. Bursa akan dibuka semula pada Selasa 7 Februari. Sekian sahaja video saya. Sekiranya anda merasakan video saya ini bermanfaat untuk anda, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tidak terlepas sebarang informasi menarik dari saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.